Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Syafiq. Hari ini saya akan berkongsi tentang reka cipta tingkatan 5. Dan tajuk yang akan dibincangkan hari ini ialah tajuk bab 2 iaitu bahan, peralatan dan mesin pembinaan produk. Jadi bab 1 sebelum ini saya tak sentuh lagi sebab dia melibatkan AutoCAD, dia melibatkan hands on lagi. Jadi kalau awak nak belajar bab 1 boleh install program AutoCAD yang disyadangkan dalam buku teks tu, dan boleh explore dulu macam mana nak gunakan program AutoCAD tu. Jadi hari ni saya nak share bab 2, bahan, peralatan, mesin dan pembinaan produk. Kalau kita tengok buku teks muka surat 28, di situ ada tunjuk beberapa contoh bahan, peralatan. Muka surat 30, 2.1 pembinaan produk ni, pembinaan produk. Jadi dalam tajuk pembinaan produk ni kita pergi pada jenis dan sifat bahan lah. Jadi bahan ni ada logam, ada bukan logam, ada plastik, kertas, kayu dan sebagainya. Di sini kita tengok beberapa contoh logam. Yang pertama, bahan logam terbagi pada dua, itu logam ferrous dan juga logam bukan ferrous. Ferrous ni daripada besi lah. Ferrum, bahasa dia ferrum. Hadid. Kalau tengok surah besi itu surah Al-Hadid. Logam dibagi pada dua kumpulan, itu logam yang mengenai besi, itu logam ferrous, dan logam yang tidak mengandung besi, logam bukan ferrous. Okey, jadi yang pertama, logam ferrous ialah mengandungi sejumlah karbon bagi tujuan untuk menguatkan strukturnya. Kebanyakan logam ini mudah berkarat tapi mempunyai kekuatan yang tinggi untuk menahan beban yang dikenakan terhadapnya. Jadi dia lebih macam alloy lah. Apakah maksud alloy? Alloy ialah campuran dua ataupun lebih logam ataupun bukan logam ke dalamnya. Okey, logam bukan ferrous ialah logam yang tidak mengandungi karbon, mempunyai sifat semula jadi yang tidak berkarat, dapat mengalirkan haba dan elektrik yang baik. Di contoh-contoh logam ferrous ialah besi tuang. Besi yang dicairkan tu dituang dalam acuan, besi tuang. Keluli berkarbon rendah, keluli berkarbon sederhana, keluli berkarbon tinggi. Steel, stainless steel. Keluli tahan karat, stainless steel. Stain is karat. Keluli berkelajuan tinggi. Itu contoh logam ferrous yang ada besi dan juga karbon di dalamnya. Baik, seterusnya contoh logam bukan ferrous ialah aluminium, gangsa, kuprum, loyang, pewter, timah dan zinc. Itu kebanyakannya unsur dalam jadual berkala lah. Dia merupakan satu unsur sahaja. Contohnya aluminium, gangsa dua unsur juga. Gangsa, kuprum satu unsur, loyang dua unsur, pewter dua unsur, timah satu unsur saja, tin ataupun stannum, dan zinc memang satu unsur lah, zinc, Zn. Okey, baik, seterusnya muka surat 31. Sifat dan kegunaan bahan logam ferrous. Jadi besi tuang kandungan karbonnya lebih daripada 3.5%. Sifat bahan dia sangat keras, kuat dan tahan panas. Itu besi tuang. Kegunaan dia bongkah enjin kereta. Blok. Kita tengok potong blok tu enjin kereta lah. Ragum meja, bahagian mesin, bracket enjin dan gear. Bahan-bahan yang perlukan tahan kekuatan dari segi beban dan juga haba boleh pakai enjin lah, banyak enjin. Okey, itu yang tadi besi tuang kandungan karbon dia lebih daripada 3.5%. Okey, yang kedua, keluli berkarbon rendah, kandungan karbon dia 0.1 hingga 0.3%. Sangat sikit. Tak sampai 1%, sampai 0.5% pun tak sampai. Sifat bahan keluli berkarbon rendah ni ialah mulur, mudah ditempa dan tahan panas. Kegunaan dia ball nut, screw ball nut. Di ball dan nut ni ada jantan, ada betina lah. Jadi soalannya yang mana jantan, yang mana betina? Ball ke nut? Okey. Yang kedua, rivet ataupun rivet, dawai, kerangka kereta chassis, dan juga jeriji rumah ataupun grill, kita panggil grill, jeriji rumah. Itu yang kedua. Yang ketiga, keluli berkarbon sederhana. Keluli berkarbon sederhana ni ialah kandungan karbon dia 0.3 hingga 0.7%. Jadi tak beza banyak sangat.
Tadi 0.1 hingga 0.3. Sekarang yang sederhana 0.3 hingga 0.7%. Juga tak sampai 1% daripada kandungan semua. Sifat dia kurang mulu, mudah ditempa dan lebih kuat. Kurang mulu, mudah ditempa dan lebih kuat. Seterusnya kegunaan rangka bangunan besi yang kita tengok dalam beam. Dalam beam bangunan tu diikat dengan dawai sebelum dimasukkan semen dan juga konkrit. Paku dan skru, yang lepas tu dia mudah dibengkokkan. Spana kuat. Pelayar dan juga sodep semen. Itu adalah keluli berkarbon sederhana. Jadi ilmu ni sangat baguslah untuk kita dalam pembinaan, construction dan juga pembuatan. Yang terakhir, keluli berkarbon tinggi. Bukan terakhir. Yang keempat, keluli berkarbon tinggi kandungan besi ditambah dengan 0.6% karbon ditambah dengan 14% hingga 18% tungsten ditambah lagi dengan 4% kromium. Jadi berbahan kat situ. Ada 4 bahan besi 0.6%, karbon, besi dan juga karbon, dan tungsten dan juga kromium. Kromium biasa untuk berkilat lah. Jadi sifat bahan dia boleh mengekalkan sifat kekerasan pada suhu tinggi dan dia sangat keras. Dia campur lebih 4 bahan. Jadi alloy lah, bentuk alloy. Kegunaan dia tukul, pahat, mata-mata pemotong tu, gergaji besi, gunting logam dan spring. Jadi kenapa spring digunakan untuk keluli berkarbon tinggi ni? Sebab dia walaupun dia nampak lembut sebagai spring, tapi had kenyal sempurna dia sangat tinggi. Jadi dia akan patah balik. Walaupun kita mampakkan habis, dia akan patah balik kepada bentuk asal dia. Jadi kenyal dia sangat tinggi lah. Spring bukan spring yang lingkar saja. Kalau kita tengok spring lori, dia yang plate tu, yang orang buat parang pisau tu, plate tu. Jadi dia hanya melengkung bila ada beban saja. Lepas tu dia patah balik. Itu spring. Spring. Yang keseterusnya keluli berkelajuan tinggi. Kandungan karbonnya ialah besi tambah dengan 0.7% hingga 1.4% karbon. Karbon lebih tinggi lah. Sekarang dah sampai 1%. 0.7 hingga 1.4% karbon. Sifat bahan dia tidak mulu, sukar ditempa, lagi keras lagi. Kekerasan dan kekuatannya boleh ditambah dengan rawatan haba. Maksudnya kalau kita bakar dan kita ketuk pula macam orang buat pedang, buat keris. Itu dipanggil rawatan haba. Dia bakar sampai merah, dia ketuk lagi. Itu mana lagi mampat dan kekerasan dia lagi bertambah. Kegunaan dia gerudi pintal, mata gerudi tu yang kita tebuk besi, tebuk kayu, tebuk semen tu. Penguling, mata alat mesin larik, macam mana? Mata mesin larik kayu tu, mata alat mesin larik. Pericih, mata alat kerja kayu. Sebenarnya kebanyakannya dia guna untuk menggunakan mata pemotong lah. Sama ada potong kayu, potong semen ataupun potong besi. Keluli berkelajuan tinggi. Jadi masuk laju ni dia walaupun dia dalam keadaan laju, dia masih boleh memotong ataupun sifat dia tidak berubah. Seterusnya keluli tahan karat. Ini stainless steel. Stainless steel. Kandungan karbonnya besi ditambah 0.2 karbon ditambah dengan 18% kromium dan 8% nikel. Ada 3 logam di situ. Besi, kromium dan nikel. Kromium Cr, besi ferrum Fe, nikel Ni. Nikel lah. Jadi itu dah bentuk alloy. Tambah lagi karbon 0.2%. Sifat bahan dia, keluli tahan karat ni kuat dan tahan lasak. Boleh digilap sebab ada kromium, berkilat, dan tahan karat, stainless. Nama dia pun keluli tahan karat. Kegunaan dia periuk. Periuk, kalau tengok periuk besar-besar dia. Sudu dan garpu ke garpu. Gunting kain, jam tangan dan pisau. Ini stainless steel lah. Baik, seterusnya sifat dan kegunaan bahan logam bukan ferrous. Tadi yang logam ferrous, yang ada besi. Sekarang tengok sifat dan kegunaan bahan yang logam bukan ferrous. Aluminium. Aluminium bukan ferrous kan? Memang dia aluminium. Unsur aluminium, Al. 13 dia punya nombor proton dia. Kandungan dia logam asli. Mana dia merupakan unsur satu jenis tu saja, aluminium saja.
Sifat bahan dia ringan, tahan karat, pengalih haba dan elektrik, lembut dan mudah ditempa. Banyak sekarang kalau kita suka makan, kita buat menggunakan sebagai aluminium foil. Okay, kita bakar ikan semua, kita menggunakan aluminium foil. Itu kegunaan yang paling mudah. Kegunaan periuk nasi. Dalam periuk nasi elektrik itu, bahagian dalam dia tu. Okay, sebab apa? Dia cepat panas. Dia mengalih haba yang baik. Tin minuman, aluminium tin. Minuman bergas, Milo dan sebagainya tu, yang tin tu merupakan aluminium. Sebab dia ringan dan mudah ditempa. Kerangka tingkap, frame. Kalau tengok frame sekarang banyak menggunakan aluminium sebab dia ringan dan mudah ditempa. Tangga pun nak guna aluminium, ringan. Radiator. Okey. Radiator. Seterusnya cuprum. Cuprum logam asli juga, copper, Cu. Copper. Jadi sifat bahan dia sangat mudah ditempa. Cuprum, kalau tengok dulu duit 1 sen. Duit 1 sen tu merupakan cuprum, ataupun sekarang kepala pipe. Itu tembaga. Pengalih haba dan elektrik yang baik dan juga tahan karat. Kegunaannya dawai elektrik. Jadi kebanyakan dawai elektrik yang disalut plastik tu, dalam tu adalah tembaga. Sebab tu dia boleh dijual. Wire elektrik ni dijual dengan mahal sebab harga tembaga tu lah. Cuprum, kita bagi tembaga. Tembaga tu sebenarnya plumber. Cuprum ataupun kita bagi tembaga. Dawai elektrik, saluran pipe, penyaman udara. Saluran pipe penyaman udara. Jadi dia memindahkan gas freon ataupun gas penyejuk dalam tu kepada pump untuk dialihkan kepada penyejuk, bahagian penyejuk. Kita panggil apa? Coolant, radiator tu. Radiator tadi dalam ikon ni. Radiator tu dia adalah pengalih haba yang baik. Jadi bila dia mengeluarkan haba tu, radiator tu lagi cepat sejuk lah. Saluran pipe peti sejuk sama juga fungsi macam radiator. Dia mengalihkan gas freon dalam peti sejuk tu untuk dipump dan ditukarkan kepada wap. Dipump balik untuk cairkan dan ditukar kepada wap. Okey, pipe air panas pun sama. Dalam pipe air panas menggunakan cuprum dan komponen Swiss elektrik. Dalam komponen tu, dalam plug Swiss elektrik ada juga bahagian tembaga ataupun cuprum. Seterusnya gangsa daripada mana? Kita tahu pingat emas, perak dan gangsa. Emas, aurum, memang unsur satu jenis logam sahaja. Perak, argentum ataupun silver juga unsur sejenis logam sahaja. Argentum, Ar, emas, aurum, Au. Nah, gangsa bukan. Gangsa adalah alloy. Sifat dia 90% cuprum, 10% timah. Dan sifat bahan dia kuat, tahan kakisan, tidak berkarat. Kegunaan dia loceng, kipas kapal, gear, gong, alat muzik, gamelan. Banyak lagi ni. Zinc, timah, loyang dan filter. Kita pergi laju sikit. Seterusnya zinc adalah logam asli juga, Zn. Sifat dia mulu, rapuh, mudah ditempa. Kegunaan plate bateri dalam bateri kereta, salur air, penyalut produk untuk menghalang karat dan sebagainya, penyepit makanan dan tin makanan juga digunakan zinc. Timah kandungan logam asli stannum, Sn, stannum, tin ataupun kita panggil tin, timah. Sifat bahan dia lembut, mudah ditempa dan tahan karat. Kegunaan kerja pematerian, kita gunakan solder tu untuk menyambungkan wayar. Bekas makanan juga guna tin, bahagian salutan bahagian dalam. Batu pemberat ni mancing lah, batu ladung. Okey. Dan pengimbang tayar, balancing. Jadi balancing tu batu yang untuk letak pada rim tayar tu menggunakan timah. Komponen elektronik, banyak timah dalam tu. Yang seterusnya loyang. Okey, juga alloy, merupakan 65% cuprum, 10% zinc. Selebihnya tu apa? Itu menjadi tanda tanya. Sifat bahan kuat, mulu, pengalih haba dan elektrik yang baik. Kegunaan alat muzik, komponen, penyambung paip, tepak sirih, lampu hiasan dan bilik air. Yang terakhir pewter. Pewter adalah alloy daripada timah. Okey, 94% timah,
4% antimoni dan 2% cuprum. Sifat dia lembut, suhu cahaya yang rendah, tidak berkarat. Kegunaan dia cenderamata, cawan, alat muzik dan barang kemas. Jadi cantik Dia berkilat seperti chromium, tapi dia berat kerana mengandungi 94%. Baik, sebagai latihan ataupun nota, kita tengok muka surat 39 39 muka teks ni. Analisis atas sekali tu, jadual atas tu, cuba baca dulu, kemudian salin. Tengok dari segi analisis sifat mekanika bahan untuk tujuan pembinaan. Jadi apakah bahan yang apa alat yang kita nak guna, dan apakah bahan-bahan yang sesuai dan sifat-sifat dia lah. Okey, alat apa yang kita nak buat, jadi bahan apa yang sesuai, dan tengok kegunaan dia, kesesuaian alat bahan tu untuk alat tersebut. Okey, salin ni dan snap dan hantar kepada saya dalam grup yang saya sediakan. Okey, dan segi aktiviti di bawah tu boleh buat. Jadi selamat mencuba. Terima kasih kerana menonton video ni. Selamat berjaya. Teruskan bersemangat dalam PDPR ni. InsyaAllah kejayaan adalah milik kita. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are the best.